Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita hari ini, Kerajaan Sarawak yakin bahawa Perkhidmatan Awam Sarawak dapat membantu dalam merealisasikan sasaran kerajaan untuk meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK kepada RM282 bilion menjelang 2030. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, sasaran itu merupakan sebahagian daripada strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk Sarawak mencapai status negeri maju dan mempunyai ekonomi berpendapatan tinggi. Beliau berkata dengan adanya jentera perkhidmatan awam di negeri ini yang kuat dan berinovatif, ia akan membantu ke arah mencapai visi kerajaan itu. It is a very tough and challenging task. We want to meet the target of Sarawak being a developed state, having high income economy. The high income part is a very difficult part, meaning from 130 over billion GDP, total GDP, to 280 billion is a big jump. Myself and the rest of my cabinet have that feeling and confidence. We can achieve it with that 282 billion. Because we feel that the machinery is there. The civil service is strong. The people in the civil service are innovative. And they can see far. So you are the machine to achieve that. And I am the driver. Beliau berkata demikian pada Majlis Malam Anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak (SISKA) di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari menzahirkan rasa syukur kerana Sarawak memiliki kumpulan-kumpulan perkhidmatan awam yang begitu inovatif. Katanya ia sudah tentu memberi impak yang sangat positif untuk membangunkan negeri ini. Dalam majlis itu, Premier Sarawak telah menyampaikan anugerah-anugerah kepada para pemenang yang menyaksikan kumpulan Sasoku tag daripada Jabatan Tanah dan Survey Sarawak muncul sebagai Johan Anugerah Inovasi Premier Sarawak yang membawa pulang hadiah trofi dan wang tunai RM10,000. Manakala naib Johan Anugerah Inovasi Premier Sarawak telah dimenangi oleh kumpulan 502 dari Jabatan Pembendaharaan Negeri Sarawak dan tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Labor Ultra dari Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sarawak yang mana masing-masing membawa pulang hadiah trofi. Bagi Anugerah Inovasi khas SISKA 2022 pula, kumpulan Engkabang dari Majlis Daerah Meradong dan Julau berjaya merangkul anugerah berkenaan dan Anugerah Inovasi Digital 2022 menyaksikan kumpulan Shark dari Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka berjaya memenanginya yang mana masing-masing membawa pulang hadiah trofi dan wang tunai RM5,000. Turut hadir ialah isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Ahmad Jumuani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian serta isteri Datin Sri Eng Ong Seok Ian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki serta isteri Datin Sri Baduyah Bujang, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Ahmad Muhammad Asfi Awang Nasar, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, pemangku Setiausaha Persekutuan Sarawak Bagis Bunga serta div-div kenamaan yang lain. Laporan selanjutnya, penubuhan Agensi Pembangunan Ulu Rajang Urda bukti kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg adil dan saksama. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Natalinggi, inisiatif dilaksanakan oleh Premier Sarawak dalam membantu masyarakat luar bandar kawasan Rajang juga membuktikan beliau seorang pemimpin yang tidak pilih bulu. Katanya banyak kemajuan dan perancangan yang akan dibawa oleh beliau serta wakil rakyat lain melalui urda terutama jalan di kawasan Nanggatada, Kenawit ke Melipis, Kapit di mana jalan-jalan ini menjadi perhubungan beberapa kawasan dan rumah panjang. Beliau berucap demikian pada program kepenggunaan dan pembangunan luar bandar komuniti Kapit pada Jumaat yang turut dihadiri Adun Pelagus Wilson Nyambung Ijang di rumah Edison Bugap, Naga Melukun, Baleh Kapit pada Jumaat. Bercakap lanjut, Datuk Seri Alexander berkata, beliau juga telah memohon agar institusi Kolej Profesional MARA dibina di Kapit di mana pembelajaran di kolej itu nanti adalah percuma untuk anak-anak di situ. Menyentuh perkara lain, beliau amat berterima kasih kepada semua pegawai KPDN HEP yang banyak membantu beliau dan bekerja sehingga pagi dalam membendung kenaikan harga barang terutama harga daging, ayam dan telur.
Dalam program berkenaan, Datuk Seri Alexander telah menyampaikan cek berjumlah RM783,500 kepada 55 jawatan kuasa kemajuan keselamatan kampung JKKK dan cek berjumlah RM125,000 kepada 20 biro wanita. Kepaparan berikut, kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik BEE 2022 merupakan usaha Kerajaan Sarawak dalam mengawal perubahan iklim. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, kempen ini adalah salah satu cara bagi menangani pelupusan BEE yang tidak terancam. Kerana sisa buangan elektrik dan elektrikal ini adalah sangat-sangat berbahaya sekiranya ianya tidak dilupuskan dengan cara yang betul. Dan selain daripada itu, syarikat-syarikat yang mengendalikan program ini juga akan membayar kepada mereka yang menghantar sisa-sisa bahan elektronik. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam kempen pengumpulan BEE 2022 di kawasan parkir Maidin di Bandar Baru, Semeriang di Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, ini merupakan usaha dan galakan yang sangat baik dari Kerajaan Sarawak dan jabatan-jabatan yang terlibat bagi menangani masalah pembuangan sisa-sisa elektronik ini. Yang kita telah mulakan sejak bulan Januari tahun ini, dan setakat ini kita telah melakukan 21 program di seluruh Sarawak dan akan ada 5 lagi program untuk tahun ini lah, dan akan diteruskan. Program ini merupakan anjuran bersama Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak dan Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak dengan kerjasama pihak Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Lembaga Kemajuan Bintulu. Kempen pengumpulan BEE 2022 telah dilancarkan pada 23 April 2022 oleh Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng, sempena sambutan Hari Bumi dan dijalankan sepanjang tahun 2022 di beberapa lokasi seluruh Sarawak yang menyasarkan pelibatan daripada masyarakat setempat dan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, seramai 109 orang murid tahun 5 dan 6 SK Haji Bujang Ranggawan Putin terlibat dalam perkemahan unit beruniform HIPERS 2022 yang diadakan selama 3 hari bermula Rabu di pekarangan sekolah berkenaan. Perkemahan unit beruniform adalah salah satu aktiviti pendidikan luar anjuran pihak sekolah dalam usaha menangani masalah gejala sosial di negara ini yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris, aktiviti seumpamanya mampu membina keyakinan diri pelajar apabila berhadapan dengan situasi mencabar di samping dapat menanam sikap sukakan aktiviti luar sebagai satu aktiviti yang berfaedah. Ujar beliau, selain mendidik mereka menjadi individu yang mempunyai keyakinan diri dan ingin berdikari dalam setiap perkara, ia juga secara tidak langsung melatih sifat kepimpinan di kalangan mereka. Aula berkata demikian semasa menghadiri aktiviti perkemahan tersebut pada Khamis sebagai tanda galakan beliau terhadap penganjurannya. Sekolah Kebangsaan SK Abang Leman Kabong telah mengadakan program saranan ibu bapa pada tahun 2022 di Dewan Rancangan Makanan Tambahan RMT SK Abang Leman pada Isnin. Program tersebut bertujuan memberi peluang kepada ibu bapa untuk bersama para guru dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar. Semasa menyempurnakan program tersebut, Adun Kabong Muhammad Ci Kadir berharap agar ibu bapa dapat menggunakan program seperti ini untuk merancang serta memberi dorongan kepada anak-anak bagi mencapai tahap akademi yang lebih baik. Sementara itu, pihak sekolah turut menjemput Gendam Jonathan Taid bagi berkongsi pengalaman beliau hingga dinobatkan tokoh yang berjaya dalam pembelajaran. Di Semerahan pula, kekerapan banjir setiap kali hujan lebat di Sekolah Kebangsaan SK Pengkalan Kuap dan Taman Muara Tuang Park mendapat perhatian Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim. Prihatin dengan keadaan yang berlaku, beliau turun padang meninjau 2 kawasan terbabit bagi mengenal pasti punca masalah tersebut pada Khamis. Turut menyertai beliau adalah pihak Majlis Pemadaran Kota Semerahan MPKS, Jabatan Pengairan dan Saliran DID Kota Semerahan, Jabatan Kerjaya JKR Kota Semerahan dan Jabatan Pendidikan Kota Semerahan. Menerusi tinjauan, Dato' Hamzah mengambil maklum bahawa permasalahan tersebut disebabkan oleh parit di Taman Muara Tuang Park merupakan parit utama kepada kem Muara Tuang dan perumahan yang berdekatan. Sehubungan itu, ia tidak dapat menampung lebihan air hujan yang turun lalu melimpah ke kawasan-kawasan rendah dan menyebabkan banjir kilat. Berikutan itu juga, SK Pengkalan Kuap yang merupakan sekolah baharu di kawasan itu turut terjejas dan sehingga kini belum dapat dibuka.
Sehubungan itu, Datuk Hamzah berkata beliau bersama-sama dengan pihak agensi kerajaan yang terlibat akan mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi isu berkenaan secepat mungkin. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.